Mika pada pagi ini dengan menyanyikan lagu negara aku, lagu negeri Selatan yang dari sekolah. Semoga kalian minta untuk bersedia bagi menyanyikan lagu ini. Bermula langkah menuju kejayaan, SMSKB jadi kebanggaan. Berganding bahu atas satu harapan, bersama menjana kegemilangan. Guru mendidik penuh dedikasi, kami berjanji akan menghargai. Kami berjanji akan berbakti, tersemat kukuh di hati kami. Kualiti pemancing kecemerlangan menjadi budaya sepanjang zaman. Membakar semangat, peras perjuangan sehingga kejayaan dalam genggaman. SMSKB
sekolah yang tercinta, seindah namanya kebanggaan semua, mendidik dan membina anak-anak bangsa, mencipta nama di persada dunia, mencipta nama di persada dunia. Encik Azinul bin kepada Bapak. Yang dihormati Encik Zahid bin Sabit, penolong kanan pentadbiran, Encik Nazmi bin Ishaq, penolong kanan hal ehwal murid, Encik Haji Suzan bin Najib, penolong kanan kurikulum, barisan guru dan seterusnya rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, dipanjatkan kesyukuran kerana dengan izin serta limpah kurnianya, kita diberikan peluang untuk bersuara secara online dalam majlis perhimpunan rasmi sekolah pada pagi ini. Hadirin yang dimuliakan, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, mari kita bersama-sama menedah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Lukman Daniel. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Umul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fil qulubana ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran di atas segala rahmat yang Engkau kurniakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari kegelapan kejahilan, muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman, dan bukakanlah hati kami dengan makrifah ilmu, dan sinarilah hati-hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu. Kami mohon dengan kudrat dan iradat-Mu, berikanlah kami kekuatan dan ketabahan menghadapi perjuangan bagi mencari dan menimba ilmu di dalam pandemik wabak COVID-19 ini, ya Allah. Jadikanlah kami, guru-guru kami dan pemimpin-pemimpin kami terus berkhidmat dengan istiqamah untuk menabur bakti membangunkan umat, masyarakat, bangsa dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Saudara Lukman Daniel atas bacaan doa itu tadi. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan menjemput yang berusaha Encik Azanul bin Husin, pengetua sekolah menengah kepala batas, bagi menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada anak anda pengacara majlis, Saudari Nur Alia, yang berusaha penolong kanan, Tuan Haji Zamri, Cikgu Nazri dan juga Cikgu Zulkizan, guru-guru kanan, Cikgu Izani, Cikgu Haslida, Cikgu Wan dan Cikgu Nurul, barisan guru-guru sekolah menengah sains kepala batas yang awesome, badan-badan kepimpinan yang diketuai oleh Saudara Jazlan, putera-puteri sekolah menengah sains kepala batas yang disayangi dan dirindui, dan juga sekiranya
kepada ibu bapa yang sama-sama dapat hadir dalam perhimpunan pagi ini. Saya ucapkan terima kasih dan sama-samalah kita mendengar ucapan pada pagi ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Amirul, Cikgu Sukri, pelajar Brigade Pestari dan juga pengawas kerana sama-sama dapat melaksanakan majlis perhimpunan rasmi online, secara online kali pertama. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat laksanakan satu program lah. Sepatutnya bila bersemuka majlis ini memang diadakan sebulan sekali. Jadi untuk ini kita akan laksanakan secara online lah. Okey, saya nak sentuh untuk pembukaan sekolah. Untuk makluman sedia maklum, YBMK telah memaklumkan pelajar akan balik ke asrama pada 3 Oktober. Maknanya kelas bersemuka akan bermula pada 3 Oktober bagi zon A dan 4 Oktober bagi zon B lah. Jadi kita Penang ni di dalam zon B lah. Jadi pelajar sekiranya ini akan balik pada 3 Oktober lah, pada hari Ahad, dan mula PDPC pada 4 Oktober. Jadi makluman YBMK, sekolah akan bermula bersemuka berperingkat-peringkat. Jadi sekiranya sekolah dibuka pada 3 Oktober ini, pelajar peperiksaan dahulu, iaitu pelajar tingkatan 5 yang akan masuk dahululah, dan pelajar-pelajar lain akan masuk berperingkat-peringkat. Jadi apapun, kita tunggu YBMK pengumuman seminggu sebelum sekolah dibuka. Jadi berkaitan dengan pembukaan sekolah ini, bergantung kepada beberapa perkara lah. Yang pertama, arahan daripada KKM dan juga Majlis Keselamatan Negara. Jadi KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, akan menunggu arahan daripada KKM dan juga MKN. Dan faktor kedua, kes barulah, negara mesti di bawah 2,000 dan negeri-negeri lah yang masuk fasa kedua lah. Jadi kita Pulau Pinang dalam fasa kedua, dan negeri mesti 40% telah divaksin. Maknanya rakyat jelata negeri Pulau Pinang 40% telah divaksin. Jadi kita tunggulah pengumuman daripada YBMK dan bilakah sekolah akan dibuka lah. Okey. Jadi berkaitan dengan pelajar masih berada di rumah, jadi PDPC masih berlaku secara online, maya, dan kita sebut juga sebagai PDPR lah. Jadi saya nak sentuh sikit lah berkaitan dengan PDPR ni. Saya dah buat analisa kehadiran murid daripada 23 hingga 27 Ogos yang lalu, minggu lepas, dan analisa ini saya ambil daripada dashboard lah, daripada dashboard Sekolah Menengah Sains Kuala Batas lah. Jadi dari situ kita akan nampak lah peratus pelajar yang terlibat pada hari Isnin tu, Form 1 68,
Form 2 69%, Form 3 78%, Form 4 89% dan Form 5 76%. Itu pada hari Isnin lah, ya. Dan juga hari-hari yang seterusnya, ya. Jadi saya dah buat rumusan, ya. Untuk Form 1, ya, pada minggu lepas hanya 66% pelajar saja yang terlibat dengan PDPR, ya. Form 2 70%, Form 3 77%, Form 4 89% dan Form 5 75%. Jadi analisa ini kita dapatilah, ya, kehadiran pelajar, ya, waktu PDPR secara online tidaklah 100%, ya, dan agak mengecewakan, ya, peratus tingkatan 1 lah, ya, amat berkurangan, ya. Jadi saya mohonlah, ya, kita minggu ni, ya, kita dapat meningkatkan, ya, peratus pelajar untuk menghadiri PDPR ini. Dan banyak faktor lah, ya, kenapa pelajar-pelajar ini tidak dapat hadir secara online lah, ya. Okey, jadi saya mohonlah, ya, kepada pelajar-pelajar, ya, supaya patuh isi, ya, kehadiran, ya, ikut sesi. Contohnya, ya, hari Isnin, Selasa, Khamis, sesi 1 7.30 hingga ke pukul 10 pagi. Dan dimaklumkan Cikgu Amirul, kehadiran tu dia tambah lagi 30 minit, ya, untuk belajar isi, ya. Dan hari sesi kedua pada pukul 10 hingga 12.30 dan sesi ketiga pada 12.30 hingga 2.30, ya. Begitu juga hari Rabu, ya, dan juga hari Jumaat. Jadi saya mohonlah, ya, kepada pelajar-pelajar supaya mengisi pada waktu PDPC tersebut. Jadi ambillah peluang, untuk mengisi pada waktu yang betul ataupun sesi yang betul. Jadi saya mohon juga kepada guru-guru, ya, sebelum memulakan kelas PDPR, pastikan pelajar-pelajar ini mengisi kehadiran. Jadi berkaitan dengan mengisi kehadiran ni, ya, saya mohon juga kepada pelajar supaya jujurlah, jujur mengisi, ya, di mana sekiranya pelajar itu mengikuti sesi 1, biarlah, ya, pelajar itu berterusan, ya, menghadiri kelas, ya. Jangan masuk lepas tu dalam 10-20 minit dia keluar, ya. Jadi di situ kita tidak ada adab lah, ya, adab berguru, bersama dengan guru-guru. Jadi saya mohonlah, ya, kalau sesi 1 tu 7.30 sampai pukul 10 tu, maknanya pelajar sentiasa berada dan buka kamera lah, ya, sebab kita nak berguru, ya, kita nak berguru dengan guru, ya. Jadi pastikan kamera dibuka, ya, untuk guru melihat wajah-wajah anak-anak syurga ini, ya. Jadi saya mohonlah, kepada pelajar-pelajar supaya mengisi kehadiran secepat yang bolehlah, ya. Dan apabila dibuat analisa, ya, kehadiran paling ramai pada sesi kedua, iaitu pada pukul 10 pagi, ya, diikuti sesi 1 dan sesi ketiga. Mungkin pelajar ramai yang menghadiri PDPR, ya, pada sesi kedua, ada kemungkinan lah, ya, pelajar dah bangun, bangun pagi, ya. Dan pada sesi 3 dia agak berkurangan, ya. Mungkin pelajar itu keminatan ataupun saya tak tahulah, ya, apa sebab, ya, sebab pelajar ni berada di rumah, ya.
Jadi kalau pelajar berada di sekolah, di asrama, kalau tak hadir ke sekolah, senang guru-guru nak kejar. Tapi di rumah cikgu-cikgu tak dapatlah bersama dengan anak-anak. Jadi untuk makluman jugalah kepada anak-anak, tolong pastikan sekiranya tidak dapat hadir pada kelas online pada hari tersebut, maklumkan awal dengan guru-guru subjek, nyatakan sebab kenapa tidak hadir. Sekiranya kamu tidak maklumkan, guru boleh menganggap kamu ponteng kelas. Jadi saya mohonlah kepada semua anak-anak sekolah menengah sains kepala batas supaya patuhlah jadual PDPR online yang telah diberikan. Jadi berkaitan dengan PDPR jugalah, saya nak maklumkan juga KPI sekolah kita untuk makluman Form 5 SPM 2021 ni, grade purata sekolah 1.95. Jadi sebenarnya saya dah bentangkan KPI SPM 2021 pada awal bulan pada bulan 4 hari tu. Jadi saya mohonlah kepada pelajar Form 5, peganglah JPS ini 1.95 ataupun lebih rendah lagi daripada 1.95. Jadi pada tingkatan-tingkatan yang lain lah, Form 1 dan Form 4, dalam setiap kali peperiksaan tiada C, grade C, D, E, apatah lagi G dalam setiap exam. Jadi masing-masing ada KPI dan juga tanggungjawab. Jadi saya mohonlah jangan tunggu, saya haraplah jangan tunggu pelajar-pelajar nanti bersemukalah baru nak study hard. Tidak, sebab kita tak tahu kemungkinan sama ada PDPR ini akan diteruskan sehingga akhir tahun. Jadi kita perlu bersedia lah, perlu bersedia dan tanggungjawab pelajar itu kepada ibu bapa, kepada pihak sekolah dan juga tanggungjawab untuk diri sendiri. Jadi saya selalu sebut orang yang berjaya adalah orang yang pandai mengambil peluang waktu kesusahan. Jadi rebutlah peluang, ketika kita melalui menghadapi dugaan dan juga cabaran. InsyaAllah orang yang berusaha akan berjaya satu hari kelak. Okey, itu berkaitan dengan PDPR lah. Okey, jadi kita dalam bulan kemerdekaan, jadi banyaklah aktiviti bulan kemerdekaan, yang ini aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Jadi saya mohonlah kepada anak-anak sekolah menengah sains kepala batas dan juga kepada ibu bapa, bolehlah sama-sama kita memeriahkan lagi aktiviti bulan kemerdekaan ini. Jadi ini satu peluang untuk anak-anak menambah markah PAJSK lah. Jadi ibu bapa pun boleh mengambil bahagian lah dalam aktiviti bulan kemerdekaan ini. Ini beberapa contoh lah. Contohnya Swafoto Merdeka 2021. Jadi ibu bapa boleh sama-sama join dalam program ini. Okey, untuk makluman pada malam ini kita akan pihak sekolah akan menganjurkan bacaan Yasin dan juga tahlil merdeka pada 9 malam ini. Jadi kita jemputlah kepada semua guru, staf, anak-anak sekolah menengah sains kepala batas dan juga kepada ibu bapa untuk sama-sama
kita meraihkan aktiviti bulan kemerdekaan. Ini di peringkat sekolah. Kita juga ada aktiviti di peringkat daerah, pertandingan kuis kenegaraan. Contohnya itu di peringkat daerah. Kita ada juga aktiviti di peringkat SBP, SBP kebangsaan, Set Putra, Merdeka Veteran 2021, dan pelajar-pelajar ni boleh ambil bahagian untuk menambahkan koleksi CJ dan juga markah AJSK. Dan kita juga ada penganjuran daripada pusat sumber lah, Nilam, pertandingan e-Nilam kemerdekaan. Jadi pelajar-pelajar bolehlah sama-sama mengikuti program-program ini. Jadi program-program ini bukan setakat sekolah, termasuk daerah, SVP kebangsaan juga. Jadi sama-samalah kita rebut. Okey, alhamdulillah pada minggu lepas beberapa kejayaan murid telah menaikkan nama Sekolah Menengah Sains Kepala Batas. Tahniah juga kepada Muhammad Ajmal Hakimi dalam menjadi Johan Kalimatus Sobah, pengucapan awam bahasa Arab. Ini merupakan kejayaan lah bagi terutamanya cikgu-cikgu ustazah, ustaz dan ustazah bahasa Arab, kerana sedia maklum kita di Penang ni ramai banyak sekolah-sekolah agama. Alhamdulillah, terima kasih kepada ustaz dan ustazah yang membimbing Muhammad Ajmal. Dan juga kita menjadi johan juga dalam anugerah e-Nilam di peringkat negeri Pulau Pinang. Terima kasih kepada adik Muhammad Wais yang telah menjadi johan dalam kategori masalah pembelajaran sekolah menengah lah, kategori lelaki. Jadi saya bagi pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih atas kejayaan pelajar-pelajar, dan mereka ini akan mewakili negeri Pulau Pinang ke peringkat kebangsaan. Tak lupa juga kepada adik Dominic yang sekarang ni sedang prepare lah untuk e-Nilam di peringkat kebangsaan. Semoga kita berdoa supaya Dominic akan menjadi johan peringkat kebangsaan nanti pada bulan 9 insyaAllah. Semoga kita doalah. Okey. Lain-lain lah untuk makluman lain-lain saya ingin maklumkan kepada semua pelajar lah, semua pelajar, sekiranya pelajar telah berdaftar dengan ID Mas Sejahtera, tolong maklumkan dengan guru kelas dengan kadar segera. Sekiranya dah ada ID Mas Sejahtera, maklumkan dengan guru-guru kelas supaya kita dapat update maklumat tersebut dalam APDM. Jadi kalau boleh hari inilah maklumkan dengan guru-guru kelas lah. Okey, yang kedua kita doakanlah kesembuhan rakan-rakan kita dan juga keluarga yang mendapat positif COVID-19. Jadi alhamdulillah ada yang sembuh, alhamdulillah sembuh, dan masih lagi dalam positif COVID. Kita doakan supaya pelajar-pelajar ini berada dalam keadaan sihat lah. Dan yang ketiga, sekiranya ada pelajar-pelajar didapati positif lah, tolong maklumkan dengan pihak sekolah lah, supaya kita ada maklumat ataupun data
untuk kita maklumkan dengan pihak SVP lah terutamanya, dan juga pihak PPD lah, ya, untuk kita ambil tindakan. Okey, untuk esok, ya, kita akan menyambut, ya, Hari Kebangsaan. Jadi esok kita bercuti dan tiada PDPR lah, ya. Dan juga saya mohonlah, ya, kepada semua warga Sekolah Menengah Sains Kepala Batas, ya, untuk sama-sama kita stay safe, ya, kita jaga kita dan stay at home, ya. Dan virus COVID-19 ni dah ada di mana-mana, ya, walaupun kita dah divaksin 2 dos, ya, tetapi boleh juga berjangkit lah, ya, kepada kita, dan juga boleh berjangkit kepada orang lain lah, ya. Jadi sama-samalah, ya, kita jaga kita, ya, supaya COVID ni dapat rantaian COVID ni dapat kita putuskan. Okey, akhir kalam lah, ya. Sekiranya ada apa-apa masalah, ya, cuba dapatkan nasihat, daripada ketiga guru kaunseling, ya, sama ada Cikgu Afika, ya, Cikgu Khairuddin ataupun Cikgu Syarif, ya. Jadi mohon, kepada anak-anak, jangan pendam, jangan simpan. Sekiranya ada masalah, ya, hubungilah mereka. InsyaAllah guru-guru kaunseling, ya, akan membantu anak-anak ini. Okey, jadi sekali lagi, ya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih, ya, kepada guru-guru, ya, yang dapat bersama kita pada pagi ini, ya, kepada anak-anak murid, ya, kepada anak-anak warga SMSKB, ya, Sabah, ya, dan dapat meluangkan masa pada pagi ini, dan juga kepada ibu bapa, terima kasih, ya. Sekiranya ibu bapa ada pertanyaan, ada masalah, bolehlah hubungi guru-guru ataupun boleh PM terus dengan pengetua lah, ya. Sekiranya pengetua boleh jawab, insyaAllah kita akan jawablah bagi pihak sekolah. Saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih atas ucapan yang diberikan tadi. Seterusnya, saya ingin menjemput Encik Zamri bin Sabri, penolong kanan pentadbiran, Encik Nazri bin Ishaq, penolong kanan hal ehwal murid, dan Encik Muhammad Zulkizan bin Mazin, penolong kanan kokurikulum, sekiranya ingin memberikan ucapan sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Tuan Pengetua, Cik Azlan Husin, Cikgu Zulkizan, Cikgu Nazri, barisan guru dan juga anak-anak pelajar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Ingin tidak memanjangkan perhimpunan peta pada pagi ini, tetapi untuk satu perkara yang sangat pentinglah untuk semua pelajar. Kepada semua pelajar, seperti mana yang Tuan Pengetua cakapkan tadi berkenaan dengan PDPR kita ni, terutamanya sekali yang melibatkan kedatangan. Mohon untuk kita register kedatangan kita tu di dalam sesawang sekolah, mengikut masa yang telah ditetapkan seperti mana yang Tuan Pengetua cakapkan tadi. Sebab kedatangan kita ini dinilai pada dua peringkat.
Yang pertamanya satu peringkat sekolah. Dan satu lagi kedatangan kita itu ialah melalui kedatangan kehadiran murid melalui portal Kementerian Pendidikan. Okey, itu peringkat kebangsaan. Jadi setiap hari maknanya kita kena masukkan kedatangan itu dan mana-mana pelajar yang tidak mengikuti dia punya PDPR, nama itu akan direct terus kepada kementerian. Dan setiap minggu kita terpaksa menghantar maklumat kehadiran pelajar itu ke Jabatan Pendidikan Negeri dan juga boleh diakses dengan kementerian di Kuala Lumpur juga. Jadi nama-nama pelajar yang tidak mengikuti PDPR nanti akan tertera di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat negeri. Jadi mohon kepada pelajar-pelajar yang tidak mengikuti PDPR itu dan juga tidak memasukkan nama ke dalam kehadiran yang telah ditetapkan, jadi akan menimbulkan masalah setelah analisa di peringkat PPD, peringkat negeri dan juga berlaku di peringkat kebangsaan. Jadi pelajar-pelajar tersebut mungkin akan dihubungi untuk tindakan yang sesuai. Jadi untuk mengelakkan daripada nama kita tidak timbul di peringkat mana-mana bahagian pun, jadi mohon secara jujurnya masukkan kehadiran kita atau hadir di dalam PDPR kita secara jujurlah. Dan juga kepada semua guru, mohon setiap kali kelas, jadi mohon dilengkapkan kehadiran di dalam sistem SPDPR kita. Jadi SPDPR kita mulai hari ini pukul 5 petang nanti kita akan hantar senarai ataupun kita akan proses senarai kehadiran pelajar ke peringkat negeri untuk satu laporan secara bulanan. Secara bulanan akan diambil kira sebanyak 2 kali. Setiap kali 2 minggu. 2 minggu ialah untuk minggu pertama, minggu yang kedua. Jadi maknanya semua pelajar tidak terkecuali perlu hadir ke kelas dan perlu mengisi kehadiran. Jadi mohon kepada semua guru yang belum lagi mengisi kehadiran mana-mana hari PDPR, sila boleh berbuat demikian. Jadi kehadiran murid boleh diakses selama 14 hari dari tarikh PDPR berlaku. Jadi mohon untuk kita sama-sama mengurangkan maklumat pelajar tidak hadir ini dapat dielakkanlah dan memberi nama baik sekolah untuk proses PDPR yang ni. Itu saja daripada saya. Selamat belajar. Selamat dan juga selamat menjaga kesihatan seperti mana kita tahu COVID-19 ini berada di mana-mana. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha, Tuan Ketua, yang dihormati Barisan Pentadbir, guru-guru dan yang dikasihi anak-anak pelajar. Alhamdulillah dah lama tak berucap dah. Biasa kalau kat asrama tiap-tiap minggu kita akan berjumpa. So sekarang ni kat asrama pun dah sunyi sepi ya. Menanti kehadiran pelajar kita 5 insya-Allah 3 bulan 10 tu nanti. So harap-harap jadilah kali ni. So sesuai yang kamu pun nak ambil exam insya-Allah tahun depan. So PDPR kadang-kadang dia agak mengganggu jugalah. Beberapa perkara daripada saya sikit saja. InsyaAllah hari ini saya dah minta bantuan Cikgu Amirul kita. So kita akan hantar Google Form 2 ni. Satu yang ialah tentang vaksinasi pelajar. So pelajar kena isi dalam Google Form nanti. ID sejahtera dan juga tarikh-tarikh untuk satu lagi yang menerima ataupun menolak dulu lah.
So menerima mungkin dia akan dapat tarikh tu nanti, so nanti kena isikan jugalah. Yang kedua tentang kita nak update tentang nombor handphone dan ibu bapa dan juga pelajar lah. So banyak dalam SPDM, nombor handphone ibu bapa ada yang dah lama dah. Okay. So bila kita telefon, tak ada dalam perkhidmatan. Orang lain yang angkat kadang-kadang. Okay, tu yang sebab tu pelajar-pelajar yang tak hadir tu susah sikit untuk pihak sekolah untuk hubungi. Okay. Kemudian yang terakhir daripada saya ialah tentang barisan kepimpinan pelajar lah. So sekarang ni walaupun kamu dah kat rumah saja, tapi kita kena fikirkan yang tu untuk tahun hadapan lah. So insyaAllah kalau ikut Cikgu Zain ni dia nak buat sekarang lah. Tapi saya fikirkan kita tunggu pelajar Form 5 masuk untuk 3 bulan 10 tu nanti. Kalau Form 5 masuk, insyaAllah kita akan buat pada masa itulah. Kalau Form 5 tak masuk, kita akan fikirkan, kita buat cara online juga. Kita akan bagi borang permohonan untuk pelajar-pelajar lain jugalah. 1 hingga 4 tu nanti. Okay. So Form 5 dah boleh letak jawatan lah. So boleh fikirkan tentang SPM saja. Okay. Yang tu kita akan cuba fikirkan. So saya akan minta bantuan Jazlan and the gang lah nanti. Okay. Bila dia orang masuk. Okay. So itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengetua, Penung Kanan, Tabiran, Penung Kanan HEM, guru-guru serta para pelajar sekalian. Ada beberapa pengumuman lah. So saya mengambil kesempatan berkaitan dengan kurikulum. Baik, yang pertamanya berkaitan dengan PAJSK. Untuk pengetahuan semua, sistem PAJSK untuk tahun 2021 telah dibuka dan akan ditutup pada bulan Disember nanti. So, jadi semua guru dah boleh key in data PAJSK para pelajar. Dan untuk para pelajar, pengumuman PAJSK pada tahun ni ada sedikit perubahan, yang mana yang pertama untuk unit beruniform hanya pangkat yang diiktiraf saja yang diambil kira markah. Contoh kalau KRS dia ada pangkat sarjan, corporal, itu saja yang diambil kira pada tahun ni. Tak seperti tahun sebelum-sebelum ni lah yang mana diambil kira pengerusi, naik pengerusi apa semua tu. Okay, tu untuk unit beruniform. Baik, dan dapatan juga untuk PJSK buat masa ni, markah untuk PJSK bila kita dah semak yang telah diisi oleh para pelajar tu agak rendah lah. Agak rendah buat masa ni. So, jadi nasihat pada semua pelajar, cuba sertai apa saja aktiviti yang ada untuk menambah markah PAJSK pada tahun ni. Baik, jadi berkenaan dengan tu juga, seperti yang dimaklumkan oleh Tuan Pengetua tadilah, bulan ni adalah bulan kemerdekaan. So banyak aktiviti-aktiviti yang melibatkan kemerdekaan, kenegaraan yang dianjurkan di peringkat yang tertinggi. Baik, sama ada di peringkat sekolah, di peringkat daerah dan negeri dan juga kebangsaan. Okay, kalau kita ada kuis dan untuk sukan dan permainan, okay, untuk pengetahuan semua, pada bulan Ogos dan kedatang ni adalah fasa kedua untuk aktiviti kurikulum. So, jadi banyak aktiviti sukan yang dianjurkan di peringkat MSSPP dan juga di peringkat MSSM. Okay, kebanyakan ada 24 sukan. So, jadi untuk para pelajar nak tahu apa pertandingan yang ada, boleh rujuk kepada guru penasihat masing-masing ataupun jurulatih masing-masing lah. Semua ada 24 sukan. So, dia sama macam MSSPP dan juga MSSM yang sebelum ni, cuma pada tahun ni dia lebih kepada pertandingan kemahiran sukan tersebut.
Baik. Dan pada hari ini juga akan ada taklimat untuk pengisian PJSK bagi penolong kanan lah. So jadi kita dah boleh mula pada minggu depan untuk start isi PJSK. Okay, seterusnya kita juga telah buat portal KOKO, right? Portal untuk co-curriculum Sabah, dan antara yang ada dalam tu kita ada PJSK. So boleh cek markah PJSK dekat situ dalam portal KOKO. Dan untuk para pelajar, sekiranya ada menyertai mana-mana pertandingan, mana-mana aktiviti, diminta untuk isi, kita ada borang aktiviti. Sebab itu adalah bukti yang akan diambil oleh guru kelas nanti, nak tengok sama ada betul atau tak para pelajar tu menyertai aktiviti yang telah ditulis dalam PAJSK. Baik, dan satu lagi yang terakhir, sebelum ni memang kita dah minta semua pelajar untuk isi borang PAJSK ataupun borak tu. Tapi untuk perhatian, iaitu adalah untuk pertengahan tahun. Sebab kita nak semak markah untuk pertengahan tahun. Jadi berdasarkan semakan tu memang markah pertengahan tahun agak rendah. So jadi boleh mula sertai aktiviti yang ada sekarang untuk menambah markah, dan nanti kita akan isi semula ataupun kita akan refresh markah-markah semua tu untuk yang terakhir sebelum kita key in di dalam online PAJSK secara rasmi. Baik, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum. Sekali lagi tambahan makluman kepada semua pelajar yang mengikuti perhimpunan pada pagi ini. Begitu juga para ibu bapa yang turut serta. Jadi untuk makluman kepada semua pelajar dan juga penjaga, ibu bapa. Okey, laporan pentaksiran bilik darjah PBD, okey, kita dah boleh akses boleh akses dan boleh tengoklah keputusan kita tu hasilnya di dalam laman portal waris, waris.smskb.edu.my. Okey. Jadi untuk nak mendapatkan laporan, okey, pentafsiran bilik darjah PBD, okey, boleh layari di laman portal sekolah, iaitu laman waris, melalui laman waris waris.smskb.edu.my. Okey. Harap maklum. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih atas ucapan yang diberikan tadi. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya ucapan itu tadi, maka berakhirlah perhimpunan kita pada pagi ini. Saya memohon maaf sekiranya terdapat silap dan salah sepanjang pengendalian majlis pada pagi ini. Yang buruk itu daripada saya dan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Semua pelajar dan guru boleh bersurai.